Terima kasih kepada Fadil Ustaz Allah khairi. Tuan-tuan disebut tentang ada tak masa kita meninggal orang sebut nama kita. Maksud dia ialah jasa, maksud ialah kebajikan dan kebaikan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya sebelum menyerahkan untuk disimpulkan kesimpulan program kita hari ini, maka saya persilakan tuan-tuan pihak pengurusan masjid untuk untuk mengagihkan ataupun passing tabung untuk diberikan bantuan yang sebaiknya insya-Allah sekurang-kurangnya tuan-tuan. Sebab saya pun teringat kami duduk dalam program macam Sablah Khairi, kita buat program roadshow di Pulau Pinang. InsyaAllah nanti dalam bulan 9 kita buat lagi, sebab kita nak buat jalan untuk masuk ke sekolah Sablah Khairi lebih kurang 80,000. Sebelum ni saya berceramah, tempat tapak tu kosong, nyamuk penuh kat kaki. Pasang tu hak telur, bukan telur ni, yang salah faham lah. Pasang bekas telur, darah telur, nyamuk banyak. Hari ni tuan-tuan boleh duduk dalam dewan tuan-tuan, Masya Allah. PA sistem dekat 1,5 juta. Dewan tu tuan-tuan sekalian boleh masuk 5-6 ribu orang. Daripada tak, kenapa tuan? Kerana bila kita sebut tentang apa yang kita ada dan kita sediakan untuk hari besok. Macam aircon misalnya, ada seorang hamba Allah di Malaysia ni, jenis dia ni suka picuri bil elektrik ni. Ada jenis orang siapa pun tak tahu. Contoh ke dia mayang sunat, singgah mayang dekat masjid hijau ni, hati dia tanya ada bil elektrik tak, saya nak tolong bayar. Tengok ni siapa. Kalau tak dia ambil snap. Kalau zaman muda dia pergi tembak atau rakam, ataupun dia ambil gambar, dia pergi dekat Kuala Selangor contoh, ataupun dia pakai mobility, set biklik dan sebagainya. Dia tiba-tiba AJK pergi kita tengok, dah bayar lah ni Pak Imam, dah bayar lah Tuan Haji. Siapa bayar? Entah, memang dah bayar dah online, kata dia. Ada orang yang buat macam tu selepas dia dapat hidayah dalam program ceramah macam ini. Ada orang tiba jenis mereka dia pergi sebuah kedai elektrik, dia beritahu dekat tokek tu, tolong hantar aircon 5 set, saya dah bayar semua bla bla bla. Dia mari masjid, dia ambil nombor AJK masjid, Cina tokek aircon tu, kontak dia, kita ada 5 aircon mau hantar sekarang. Hai, bila kita minta? Terkejut beruk, belum beruk pun tak terkejut. Ni tuan-tuan, sebab itu ada orang dia datang ke kereta sekian-sekian, dia kata nama apa? Dia tak nak bagi nama, ditulis itu AJK masjid saja, masjid sekian-sekian. Tuan-tuan 5. Kenapa dia? Hidayah dia dapat. Kenapa dia? Dia takut amal ibadat pun tak terang mana, tapi duit dia banyak tuan-tuan. Kerana dia nak orang sebut nama dia. Bila-bila dia mati nanti, bukan sekarang sebut, lepas dia mati, orang yang tak ikhlas bagi banyak mana orang tak sebut istilah ribuan, tapi dia menyembunyikan kebaikan dia buat. Subhanallah. Tuan-tuan, bila Nabi katalah sebuah hadis hasan, Nabi kata sedekah itu boleh melindungi kepanasan yang amat terik di dalam alam barzakh. Ini hadis hasan sebut. Agak-agak tuan-tuan, bukan dia cerita tentang solat kita, bukan tentang zakat kita, bukan tentang haji. Dia kata sedekah kita itu boleh menyejukkan kepanasan yang amat terik di alam-alam barzakh. Kita confident aku ni sejuk ke panas. Kalau rasa sejuk betul confident, confirm panas. Kita ambil besok dan tahu buat keluar duit lebih kurang 500, kita derma dekat masjid, tak bagi tak kurang, tak ada masalah. Maka malam ni tuan-tuan, kita dah launching dah. Bagilah mana patut tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian untuk memakmurkan rumah Allah SWT. Jangan tuan-tuan, contoh sebuah masjid di Selangor atau masjid contoh peringkat kebangsaan. Tuan-tuan, tandas ada 5, tandas ada 15. 3 tandas dia tulis tandas ini dikawal selia oleh keluarga Hajah Maimunah, Haji Nurdin dan Haji Mahmud dan anak-anaknya. So tiap-tiap petang anak dia akan datang 3 orang, pakailah dia bersih-bersih. Saya tengok budak-budak beraja. Kenapa? Itu ayah kami, memang kami diarahkan oleh ayah untuk bersih tandas. Kolam ayah yang paling bacuk tu
Tuan-tuan, kolam ini dikawasi oleh keluarga Haji Anwar, keluarga Hajah Aminah, keluarga Haji Sabrudin, keluarga Haji Nordin. 5-6 orang. Mana bagi gilik, hari ini siapa buat? Tuan-tuan sekalian, peringkat sampai maju transformasi masjid. Mungkin dia tak boleh bagi duit, tapi dia korbankan masa anak dia nak pergi main apa futsal ke, hari Selasa jangan kena cuci longkang. Pasal apa tuan-tuan? Ada komitmen, ada at-ta'awunat, tolong menolong. Inilah tuan-tuan sekalian, moga-moga tuan-tuan bagilah kebaikan pada malam ini. Dan jangan peringkat dalam bahasa muda. Allah sebut, ulama kata, pasal apa sedekah boleh mentakhirkan mati? Pasal apa sedekah, antara mukjizat sedekah ni ataupun fadilat sedekah ni boleh melewatkan, memanjangkan umur? Sebab dalam surah Al-Munafiqun, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa, disebut jelas, kalau boleh hang lewatkan aku mati, aku nak bersedekah. Maksudnya apa dia? Kalau nak sedekah, dia lewat mati. Mati tetap mati. Jangan peringkat dalam masa muda menyesal, dalam masa muda biar menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tidak guna. Ini malam ni tuan-tuan, buat yang terbaik insya-Allah. Mungkin ada mak tahfiz dekat masjid misalnya. Berapa ramai orang kampung kata dekat murid sekolah, kami nak taja bulan ini 5 kali masjid tak payah bayar, sekolah tak payah beli-beli barang makan. Kami nak masuk tu budak. Bukan ramai pun, bukan 1000, 50 orang je. Kenapa tuan-tuan? Ini persoalan ialah transformasi dalam kehidupan manusia itu sendiri. Jadi insya-Allah mungkin Ustaz Zulkifli Ahmad boleh menterjemahkan sudut kesimpulan. Di sinilah hatiku terpaut. Mungkin bagaimana nak set bagi elok balik untuk jadikan kita yang terbaik, khaira ummah di atas muka bumi, khususnya di Kampung Ijuk, Kuala Selanjur Darul Ihsan. Silakan Ustaz. Allah Ta'ala alam. Bila Nabi sebut pasal 7 golongan yang dapat naungan Allah, rajul qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terikat, terpaut dengan masjid. Tetapi ada sebab musabab menjadikan hati orang itu terikat dengan masjid. Macam kita bincang tadi lah, tempat masjid adalah tempat sentral untuk kita mendapat ilmu. Di situ saya menekankan sikit tentang soal berkenaan dengan janganlah hanya ilmu agama sahaja yang dibuat sebagai benda yang harus diajar di masjid. Tuan-tuan, kita nak jadikan masjid ni pusat komuniti, biar semua orang ada fungsi dan ada peranan. Bila Ustaz Abdul Khairi tanya tadi pasal siapa umur 60, siapa umur 40, siapa umur 20 ataupun 30 ke 40 ke bawah, semua ni menggambarkan kita memerlukan semua orang berada di masjid. Tapi persoalannya hari ini, masjid hanya jadi tempat untuk orang-orang veteran kerana aktiviti dia. Program-program yang dibuat lebih kepada konsep-konsep untuk orang yang sudah berumur. Dia dah kuliah tajuk mati, orang muda tak mau dengar mati. Bila bercakap tentang program apa? Program khusus jenazah. Hak mari tobat dah memang muka nak jadi jenazah dah tuan-tuan. Dan bila bercakap tentang orang muda, kita kata ada program orang muda dia. Ada Ustaz, forum perdana tu bukan untuk orang muda tuan-tuan. Yang ni menyebabkan dia hanya menawan kepada setengah pihak yang sudah berusia 40 tahun ke atas, 60, memang masjid sangat sesuai untuk mereka. Bila tanya pada orang muda kenapa tak ada masjid, Allah, tak boleh. Saya pernah akses dengan 2-3 orang, kenapa entah tak pergi kuliah? Dia kata, Ustaz, tak ada kepentingan pergi kuliah. Saya duduk niaga, saya sibuk berniaga, pergi kuliah. Dia berkata, jangan duduk niaga banyak. Sebab kalau niaga banyak, mati kok. Saya nak hidup lagi Ustaz, bukan nak cerita pasal mati. Saya nak tahu tentang macam mana teknik berniaga mengikut Sayyidina Abdul Rahman. Tak ada siapa saya, tak ada orang ajak di masjid benda tu. Saya nak tengok macam mana bila Birabah berniaga emas sampai kaya raya, tapi tak ada siapa bagi kat saya di masjid. Saya tak jumpa benda tu masjid. Bila saya pergi masjid, dia pesan kurangkan retak, jaga, tak lama mati. Yang ni menyebabkan saya rasa tak ada kepentingan nak pergi masjid untuk orang yang berusia 40 tahun ke bawah. Dan mereka rasa kalau mereka pergi pun, daripada mereka sedang mencanak buat satu benda, dia jadi sekejap. Sebab pesan-pesan itu
tidak memenuhi permintaan mereka. Orang di masjid masih bergaduh. Puasa 6 boleh gabung tak dengan puasa qadha? Orang masjid masih bergaduh tentang benda remeh-temeh yang kalau dibincangkan dia tidak mendatangkan pun kekuatan pada umat. Sebab tu tuan-tuan, ini yang kita agak sedih. Sebab Kristian mampu tarik semua orang dengan cara dia menyediakan setiap orang ada ubat dia. Orang Kristian dia raih semua orang, tak kira tua atau muda. Saya pernah bagi cadangan, apa salahnya di masjid kita buat kelab untuk orang belajar main gitar. Saya pernah cadang benda ni. Tapi bila saya cadang, ada ustaz bantai saya, kata mana boleh kau orang muda lagu tu. Kita semua di benda lara tu sudah ajak di masjid lah, tu dah ajak tempat lain boleh lah. Tuan-tuan, kita bercakap pasal celupan agama, sibghatallah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan agama, siapa lebih baik? Orang yang dicelup dengan agama sudah tentu lebih baik. Tuan-tuan, hari ni saya kontak balik Syam Kamikaze. Saya kata, Syam sekarang buat apa? Tak ada, ustaz main gitar balik. Takkan saya nak pergi ceramah untuk cerita pasal keinsafan saya dah 4 tahun dah, 5 tahun untuk insaf apa lagi, dah habis insaf. Saya nak cerita pasal agama, saya bukan ustaz. So yang saya reti ilmu gitar, orang masjid tak mau pakai ilmu gitar. Yang duk ajak saya main gitar balik, no, kilauan mat. Hak gigi pakai polida tu. Dah. Hak tu yang ajak saya untuk jadi pengetua di situ. Tapi orang masjid duk bantai saya, orang agama setiap kali tulis Facebook, cukup-cukup lah. Cukup-cukup apa ustaz? Saya reti main gitar, saya tak reti buat benda lain. Tuan-tuan, kepakaran ni dia bukan benda yang boleh dicipta, itu anugerah Tuhan. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang bagi jadi macam mana dia nak bagi jadi. Main gitar ni, muzik ni salah satu intelijen, tuan-tuan. Kalau orang faham, sebab tu ada Imam Farabi, tuan-tuan. Sebab tu di kalangan sunan Ibnu Majah pula dah. Di kalangan sunan-sunan yang berada dipanggil Wali Songo ni, ada salah seorang yang memang ahli muzik. Sebab itu dia punya passion dan intelijen dia. Syam Tuhan bagi intelijen dia muzik. Saya cuba promote, ambil dia sebagai guru mengajar gitar di masjid. Tapi bila dia dah ada agama, dia bukan macam dulu, dia bukan macam Jepun dah, tuan-tuan. Dia dah ada agama. Bila dia cerita tentang gitar, dia cerita pasal Islam. Pasal gitar tu nak main ada peraturan, ada kod A, ada kod B, ada kod C. Kod C tambah dah. Dia ada kod-kod yang pelbagai ni. Dia kata, ustaz, kalau saya mengajar, saya boleh cerita nak main gitar pun diikut fret dia. Dia ada 6 tali. Kalau nak main gitar pun kod mana guna kod tali tu, belajar kod, tapi olahlah kod mana pun. Oleh itu kehidupan kita gitulah, macam gitar ni lah. Kod mana kita nak buat, jangan terkeluar daripada cara bermain gitar ni. Kalau kita main gitar macam ni, begitulah kehidupan kita, jangan keluar daripada Islam. Saya kata, dia boleh ngajar kita dengan cara bawa agama. Kalau itu masjid tawarkan, Masya Allah, saya yakin orang muda hak dulu tak insaf akan mari. Lah ni mari masjid, orang muda takut. Awal-awal dah kena jerkah dah. Pakai baju cak tengkorak ya, oi! Hampir salin dulu Tok Sadok Mai. Saya pernah jumpa dengan Rodi. Ustaz Rodi lah ni, kumpulan Melissa. Kata, ustaz, kami di lebih masjid kena halau, ustaz. Rambut dah panjang, seluar ketat, orang halau. Itu yang jadi penyanyi rock. Sebab orang tak raih, orang tak bagi. Sebagai qaryah masjid, orang tak pernah buka ruang. Sebab tu tuan-tuan, yang ni saya kata, cuba tuan-tuan akses orang. Pakcik ada kepakaran apa? Saya ni dulu bekas pemain bola sepak zaman Santok Singh, contoh. Oh, pakcik, boleh tak kita buat di masjid ni kaedah main bola, strategi bola, dan macam mana bola tu boleh kita buat sebagai satu latihan untuk anak-anak muda kita. Agak-agak pakcik tu nak tak? Dah kebakaran dia. Tapi bila mari masjid, hanya orang yang reti agama yang duduk depan ni ceramah. Itu yang menyebabkan akhir sekali masjid tidak raih semua orang. Cuba saya tanya, apa program masjid selain pada ceramah? Apa? Forum. Selain pada forum, talk show. Selain pada talk show, kursus jenazah. Selain pada kursus jenazah, motivasi remaja. Selain pada motivasi remaja, nama yang banyak, tapi tetap program bercakap
cakap. Yang ni lah orang kata, depa tak apalah pandai ceramah, senanglah boleh duit. Depa tak apalah kokak selesai. Betul makan, betul balik. Kita teruk, nampak? Sebab apa? Orang lain tak boleh main peranan walaupun dia ada kebakaran di masjid. Tuan-tuan, so buka lah kebakaran tu. Saya yakin depan saya ni ramai orang-orang hebat, pegawai kerajaan, motivator yang boleh set up koperasi, yang macam-macam kebakaran yang ada. Kalau tarik keluar balik, tanya dia, pakcik apa? Saya guru bahasa Inggeris. Memang saya ni belajar Inggeris proper. Guru saya dulu orang putih. So kalau nak belajar bahasa Inggeris dengan saya boleh buat tawaran ni. Tuan-tuan, saya pergi semalam tempat Ustaz Kazim, kemudian dia buat sambutan 10 tahun Institut Al-Barakah dia. Yang menarik, dia ada satu guru Cina nama Cikgu Lim, mari mengajar kelas Mandarin di situ. Tuan-tuan, dia mengajar percuma, dia bagi free, dia tak ambil apa yuran. Dia kata itu sedekah jariah dia. Tak mampu dia tak. Sedekah jariah dia. Dia Cina, dia tak Islam, lancau sudah tentu tak betul, tuan-tuan. Sedekah jariah dia. Saya fikir, betul lah orang nak menyumbang, tapi tak ada siapa buka ruang. Tuan-tuan, jangan tuan-tuan siakan kelebihan yang tuan-tuan ada. Saya tahu celah-celah saya ni ramai orang-orang hebat yang reti buat kawat daripada daskar. Orang boleh ajak anak-anak kita kawat balik, yang reti pasal berapa banyak benda, lakonan ke apa, ajak di sini tuan-tuan. Cuma tolonglah bersedia open minded. Open minded ni bukan hanya open dari segi parti politik ya. Tak, itulah yang cerita open minded ni. Hatta perkara-perkara yang khilaf, yang benda tu orang kata haram, ulama kata halal. Ambil yang tu. Bukan kita kata kita nak mudahkan semua benda. Tak. Sebagai contoh, saya jumpa tu Cikgu Siti Hajar. Tuan-tuan, Cikgu Siti Hajar ni guru kelas wakil apa nama di Akademik Fantasia, dan masih lagi guru wakil Akademik Fantasia. Saya kata, cikgu buat apa? Dia dah pakai tudung, dah isap. Saya nak menyumbang kepakaran saya, Ustaz. So yang saya buat, saya pergi masjid, saya ajar wakil kepada imam dan Bilal. Teknik wakil, saya bukan ajar macam mana. Tak ada menjerit macam orang ni. Orang ni kena keluar nak teka. Saya aku. Sampai teka tu kan. Kena terlebih nak teka dulu, baru orang boleh macam tu. Orang dulu menyanyi selamba ya. Tengok Jamaatillah nyanyi okey. Kau kekasih awal dan akhir. Orang minat. Ustaz asli nyanyi orang minat, cuma dia tak mau keluar album, pasti dia tahu realiti tak boleh. Nampak? Sebab kita kata bahawa bila sebut hari ni, dia kata sumbangan saya Ustaz ngajar imam untuk kelas wakil Ustaz. Tapi Ustaz minta maaf lah, banyak masjid tak mau ambil saya sebab satu, saya perempuan. Hak kedua, dia kata nak mengajar apa kelas-kelas wakil ni bukan nak pergi menyanyi Akademik Fantasia. Yang dia takut sekali silap-silap mengajar Tok Bilal tu, dia masuk ke lawaman. Dia takut tu. Nak bagi tahu. Ini benda-benda yang kita lihat. Patut orang begitu, dia nak bagi sumbangan. Hanya ada satu masjid, saya lupa masjid mana, yang ambil dia untuk ajar imam muazzin. Ajar Bilal muazzin, dan ajar Bilal untuk azan, dan ajar imam untuk bacaan yang lebih betul, nafas lebih panjang. Tuan. Jadi yang ni saya kata, kita banyak benda yang kita buat sambil lewa. Ini yang Allah sebut dalam Quran, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Terdapat di kalangan manusia yang sembah Allah tu gitu-gitu ya. Kita aman layang, puasa-puasa. Macam apa layang? Mayang makan. Makan berak. Betul? Dia tak lebih pada tu. Makan, mayang, berak. Nampak? Tu tanda tek timbul tadi. Lepas makan nak buat apa? Berak. Betul? Yang ni benda-benda yang kita sebut tadi bahawa tolong. Jom kita jadikan masjid tempat untuk semua. Jadikan orang jaga masjid tu friendly lah sikit. Muka Tok Siok cengih nak mampu Tok Siok aja perambak budak-budak. Perambak budak-budak berlari tuan-tuan. Asyik budak-budak halau dulu. Hampa dulu. Tu daripada muda sampai ketua dulu. Nampak tak tuan-tuan? Tak kena halau kat Tok Siok lah. Nak bagi tahu bahawa hari ni semua kena friendly tuan-tuan. Kristian dia punya padri tunggu depan pintu untuk sambut orang setiap hari Ahad. Masjid ada buat tuan-tuan. Nazir jatuh kuasa pakai samping, pakai kain elok-elok tuan-tuan, pakailah hak elok lah sikit.
tunggu depan pintu sambut. Ada satu masjid baru dibuat, dia special tuan-tuan. Dia pegang minyak atar, dia calik minyak atar pada setiap jemaah yang datang. Ada jemaah termuntah pasal tak wangi minyak atar tu. Tapi nak bagi tahu, depa punya usaha supaya orang terkenal depa tu nazir. Orang tahu depa jatuh kuasa. Orang tahu depa ni orang yang jaga masjid. Dah ada mula buat. Saya harap Majlis Hidup ni juga buatlah tuan-tuan. Walaupun jatuh kuasa mari tak ramai amal ni kata tak apa sihat pada demam ni kan. Dia nak bagi tahu bahawa biar semua orang main peranan dia. Kalau ada apa-apa yang cadangan, bagi cadangan. Kami ini nak buat pusat diri, nampak kot bagus ni boleh tarik anak muda. Saya selalu cadang, orang muda suka bola, orang muda suka sukan, orang muda suka lumba motor. Saya pernah cadang buat kaprik peringkat masjid. Tuan-tuan pernah dibuat? Kaprik peringkat masjid tuan-tuan. Ustaz Abdullah Khadi buka sekolah sukan. Kita boleh minta tunjuk ajak dia macam mana nak panggil budak-budak ni, nak tutup jalan lagu mana. Kaprik peringkat masjid, hak bagi hadiah Dr. Harundin. Contoh tuan-tuan. Jadi bila budak-budak muda mari, dia tahu dah siapa anjur, masjid anjur. Tuan-tuan jangan takut. Bila masjid anjur, automatically hak jahat jadi baik. Automatically tuan-tuan. Jangan takut. Ni lofa pakai tudung sebab orang ajak pergi masjid. Tuan-tuan tahu tak cerita ni lofa pakai tudung? Tahu tak? Ni cerita mahal malam ni. Ni lofa pakai tudung ni punca dia simple dia. Tuan-tuan kenal ni lofa? Kalau tak kenal aku berhenti ceramah malah ni lofa pun tak kenal. Ni lofa ni pakai skirt dulu tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok dia pakai skirt? Pernah tengok kan? Dia asalnya macam tu, punca dia. Saya kebetulan pernah forum dengan dia sekali. Ada Imam Muda Ashraf. Imam Muda Ashraf cerita saya, ustaz tahu tak pasal dia pakai tudung? Dia kata dulu di Johor ada satu program masjid, dia jemput saya nak kutip dana. Saya kata aku nak kutip dana, dia tak boleh panggil ustaz je, kena panggil artis pun orang ramai. Saya pun telefon Nelopa, betul saya baik dengan Nelopa, kata Imam Muda Ashraf. Telefon dia, Nelopa jom pergi masjid, kita ceramah di masjid. Nelopa kata okey boleh. Saya tak bagi tahu dia pun suruh pakai tudung. Saya duk harap-harap janganlah dia tak pakai tudung. Saya tak bagi tahu. Akhir sekali hari itu dia mari pakai tudung. Tak bagi tahu. Orang tahu posisi dirinya. Datang tempat lagu tu tak ada suruh, dia pakai tudung automatik. Bila dia pakai tudung tuan-tuan, habis dia forum, orang punya ramai tuan-tuan. Lepas tu makcik-makcik puji dia, cantiklah ni lofa ya Allah. Lepas pakai tudung lagi cantik pada tak pakai apa-apa. Lepas tu tuan-tuan, dia balik, dia kekalkan terus tutup aurat dia. Dan hari ni masih lagi jadi pengacara, dan masih lagi income dia tinggi lepas daripada Yuna, masih lagi hebat, dan masih lagi nak agama. Dia sedang mencari calon suami. Tu dia tuan-tuan. Saya asli dah berani. Nak bagi tahu, dia balik tu kerana satu sebab ya. Orang ajak mari masjid dan orang kemukakan program masjid. Saya yakin kalau kaprik peringkat ni, tak kalah budak-budak nak buat benda tak elok. Kita letak syarat sebelum berlumba, solat hajat dulu. Kalau mati, dah solat hajat dah. Nak bagi tahu, ini benda-benda yang orang tak fikir nak buat. So, kalau masjid boleh tawar demikian, kita ubah view orang. Kau belajar gitar mana masjid? Siapa aja? Syam Kamikaze. Wow, hebat bro. Lu belajar gitar pada bapak gitar bro. Nampak? Belajar kelas vokal pada apa? Cikgu Siti Hajar. Kami dapat kelas vokal, kami boleh azan kami lebih baik. Nampak? Kaprit tahun ni siapa anjur? Masjid anjur bro. Baik bro, gua dah buat tayar bro. Jadi maknanya orang mudahkan rasa dekat dengan masjid. Orang tua-tua jangan takut dah, dia tak pergi mana, dah pergi masjid kan. Sebab orang tua-tua nak pergi mana, dia mata tak nampak lah. Kalau pergi tanglem pun kelak dandut tak ada buat apa dah tuan-tuan. Nari sikit pinggang, pergi masjid dah tuan-tuan iktikaf tuan. Jadi nak kita bahawa yang ni kita kata, ambillah masjid sebagai fungsi untuk semua orang, kepakaran orang kumpulkan. Kalau yang tu ada tuan-tuan, saya yakin lepas ni bukan saja program ceramah, motivasi, program talk-talk saja. Lepas ni ada banyak lagi program lain yang kita boleh susun hatta sampai tahap kita kumpulkan kekuatan. Apa kita nak, pasti kita dapat insya-Allah. Cukup sekadar tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Zulkifli Ahmad.
Kalau saya sambung lagi ini nampak gayanya mungkin boleh diteruskan. Betul atau tidak? Besok kerja. Kita ada kerja nak sama banyak sebab besok kerja. Makna lepas ini bermula malam ini, malam kita panggil malam kemuncak. Besok ada kuliah maghrib, lusa ada kuliah maghrib, tulak ada kuliah maghrib. Saya yakin mungkin hari-hari ada kuliah maghrib. Negeri Selangor Darul Ihsan, tetamu sekalian, makmur dan berkebajikan. Banyak program-program sudah berbeza dengan zaman-zaman yang terdahulu sebelum ini. Semua masjid ada kuliah. Bolehkan tiap-tiap malam. Makna kalau anak-anak kita, saya ingat Ustaz Zul kata hadis tadi ni, kalau kamu tengok orang tu berulang alik ke rumah ke masjid, saksikanlah akan keimanan. Betul. Kalau Nelofa boleh berubah hari jemputan dia pergi ke masjid, berapa ramai kita nak ajak golongan-golongan macam ini. Maknanya, saya ambil kata-kata Ustaz Zul, kita masing-masing gunakan kehebatan kita masing-masing, gunakan kepandaian kita masing-masing untuk menjadikan masjid ini tautan hati manusia untuk lebih dekat cinta mereka dengan Maha Pencipta Allah Rabbul Jalil Rabbul Alamin. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, moga-moga disebutkan tadi akan berikan satu impak yang cukup besar. Insya-Allah tuan-tuan sekalian, di Selangor ni negeri tuan-tuan dalam masa muda dah tak sepatutnya ada orang miskin, fakir dan sebagainya. Mungkin miskin ada, fakir dah tak sepatutnya. Sebab Masya Allah tuan-tuan, rezeki yang melimpah roh. Baru-baru ni bulan Ramadan, kerajaan negeri telah mengumumkan dapat bonus Ramadan, bonus raya 1.5 gaji. Saya tengok orang beli barang, Masya Allah. Kalau gaji dia 4,000, makna baru ni gajinya 10,000 dia dapat. Betul atau tidak? Makna apa dia? Tak ada fikir, kalau bab nikmat, bab harta, bab RM2 cuma pulih tenaga keras sikit je. Tapi Allah nak pandang kita ialah bukan persoalan pendapatan kita hak dunia, tapi apakah persediaan untuk mendapatkan satu pendapatan selepas kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Khairi bin Harun, Ustaz Zulkifli bin Ahmad dan Ustaz Zul Pandan, dan insya-Allah doakan ya dalam masa muda Ustaz Zul kita sendiri pun, saya sendiri pun bukan sekolah agama dulu. Kat kampung duduk merapu, menyanyi hustang lagu calte, Mary Sati semua perempuan ni bukan cerita bohong, cerita dalam rumah Allah. Tapi orang masjid kata kat saya, hang gila kan duk ria, duk menyanyi rata. AJK masjid tu tengok aku menyanyi lagu borek kat sekolah. Assalamualaikum. Duduk di bawah aku datang. Orang hajat angkat kaki tendang aku kata dia. Dia buat kerja apa? Hampir masjid. Semua hampir masjid. Seorang hang hadapi masjid. Dia dekat dengan saya. Bila kita azan sekali, orang suara sedar. Dia puji kita. Bukan saya nak minta dipuji. Waktu orang muda, anak muda, dia suka dipuji. Apa salah bahasa-bahasa yang muda daripada keji, buat puji pun tak ada masalah. Sebab itulah pembesaran anak muda dari seluruh pemikiran mereka. Jadi insya-Allah kita gunakan peluang yang ada pada hari insya-Allah. Allah alam, moga-moga kita semua akan dikumpulkan dalam rumah Allah, dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ar-Ramagam kepala Alikat kata, andainya ku pergi dulu, ku nantimu di pintu syurga. Dia yang hidup pun dah duduk kat pintu. Yang kita akan duduk pintu neraka pula. So insya-Allah moga-moga kalau kami pergi dulu, tuan-tuan pergi kemudian, kami nanti tuan-tuan di pintu syurga insya-Allah. Dan kalau tuan-tuan pergi dulu, kami pergi kemudian, itu yang paling baik. Tuan-tuan tunggu kami di pintu syurga Allah SWT. Walaupun cakap macam bukan nak mempermainkan syurga dan neraka, tapi maksud saya kita akhirnya moga-moga bersama-sama menuju jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, iaitu syurga yang luas pada langit dan bumi dan disediakan untuk orang-orang yang bertakwa pada Allah. Wallahu alam, yang baik datang daripada Allah. Ialah manusia mengendalikan forum kita pada malam ini. Saya jumpa lagi. Yang baik datang daripada Allah ialah dari kami sendiri. Dan dalam bahasa pantun dua kerat mudah disebut, ucap baku, ubi kayu, thank you, I love you. Begitu bunyinya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.